Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Okay, pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita dengan subtopik ataupun standard kandungan yang baru iaitu 3.2. Okay, dan standard pembelajaran yang kita nak capai pada hari ini ialah 3.2.2 menyelesaikan masalah bagi sambungan litar kombinasi bersiri dan litar selari. Okay. Kita teruskan pembelajaran kita dengan memulakan sedikit ulang kaji kerana subtopik ini merupakan subtopik yang telah kita pelajari dalam mata pelajaran sains tingkatan 2. Okey, baik, kita lihat perbandingan litar sesiri dan litar selari. Okey, perbandingan yang pertama dari segi rajah skema litar sesiri dan rajah skema litar selari. Okey. So, untuk memudahkan ataupun memudahkan pelajar-pelajar mengingat ataupun membezakan litar sesiri dan litar selari, okay, cikgu bagi analogi yang mudah iaitu untuk litar sesiri, okay, pelajar-pelajar boleh ingat litar sesiri ini sama dengan susunan rumah-rumah bagi rumah teres. Okay, kerana kalau kita lihat, okay, litar sesiri ini disambungkan secara bersebelahan. Okey, kemudian untuk litar selari, mudah pelajar-pelajar ingat susunan alat-alat elektronik dalam litar selari disusun seperti rumah pangsa, okey, ataupun rumah yang bertingkat-tingkat tu. Okey. Baik. Perbandingan yang kedua kita nak lihat dari segi arus dalam litar selari dan litar sesiri. Okey. So, untuk arus dalam litar sesiri, arusnya adalah sama bagi setiap perintang. Okey. Katakan kita ada seperti yang telah cikgu tunjukkan tadi. Okey. Arus yang mengalir melalui katakan kita ada dua perintang. Okey. Ini adalah arus daripada sel kering. Okay, kita labelkan dia sebagai I. Okay, kemudian kita ada arus yang melalui perintang yang pertama. Kita ada dua perintang yang kedua. So, arus yang melalui perintang yang kedua dengan simbol I2. Arus yang melalui perintang nombor 3 sebagai I3. Okay, maka kita boleh buat satu kesimpulan dalam litar sesiri, I adalah sama dengan I1 ataupun I2 seperti yang cikgu tunjuk tadi sama dengan I3. Okey, ataupun kalau katakan kita ada peranti elektronik yang lain, maka kalau dia disusun secara sesiri, semua nilai arusnya adalah sama. Okey. Kemudian untuk litar selari, okey, untuk litar selari, okey, jumlah arus. Okey, jumlah arus yang melalui litar selari adalah hasil tambah arus-arus yang melalui setiap cabang bagi perintang tersebut. Okey, katakan kita ada cikgu lukiskan. Okey, sekejap Okey, katakan cikgu ada dalam 1 litar. Okey, so ini adalah perintang yang pertama. Kemudian kita ada perintang yang kedua. Okay, so ini R1, R2. Okay, ini adalah arus. Okay, arus yang pertama ni. Okay, kemudian arus yang melalui perintang pertama. Okay, kemudian kita ada arus yang melalui perintang yang kedua. Okay, jadi jumlah arus I adalah hasil tambah arus yang mengalir pada perintang yang pertama dan arus yang mengalir pada perintang yang kedua. Okey. So, itu adalah perbandingan antara arus yang mengalir melalui litar sesiri dan litar selari. Okey. Seterusnya kita lihat beza keupayaan dalam litar sesiri dan litar selari. Okey. So, beza keupayaan untuk litar sesiri dan litar selari, okey, jumlah beza keupayaan, okay, adalah hasil tambah beza keupayaan yang melalui setiap perintang ataupun setiap peranti elektronik yang ada dalam litar tersebut. Okey. Sebagai contoh,
Katakan cikgu ada, sama juga macam tadi. Okey, kita ada perintah yang pertama, kemudian perintah yang kedua. Katakan cikgu tambah lagi satu perintah yang ketiga. So, R1, R2, R3. Okey. So, voltan. Okey, beza keupayaan untuk perintah yang pertama. Okey, kemudian beza keupayaan untuk perintah yang kedua. Beza keupayaan untuk perintah yang ketiga. Okey. So, jumlah beza keupayaan, jumlah per V. Okey, jumlah beza keupayaan yang melalui litase siri adalah sama dengan hasil tambah beza keupayaan yang melalui setiap perintah ataupun setiap komponen elektronik. Okey, so itu adalah untuk litar sesiri. Okey, manakala untuk litar selari, okey, untuk litar selari, okey, beza keupayaan yang melalui sel kering adalah sama dengan beza keupayaan yang merentasi setiap perintah. Okey, katakan kita ada, okey, ini adalah sel kering. Kemudian kita ada perintah yang pertama, R1. Okey, kemudian kita ada perintah yang kedua, R2. Okey, so beza keupayaan pada sel kering ni adalah sama dengan beza keupayaan yang melalui R1, iaitu V1. Beza keupayaan yang melalui R2. Okey, so nilai dia adalah sama. V sama dengan beza keupayaan melalui perintah yang pertama sama dengan nilainya. Okey, sama dengan beza keupayaan yang melalui perintah yang kedua. Okey, so itu untuk beza keupayaan. Kemudian yang seterusnya, okey, perbandingan yang ketiga kita lihat dari segi rintangan. Okey, rintangan untuk litar sesiri. Okey, rintangan untuk litar sesiri kita tambah sahaja. Okey. Rintangan, jumlah rintangan ni kita sebut dia sebagai rintangan berkesan. Okey, rintangan berkesan. So this one R1, R2, R3. Okey, maka rintangan berkesannya R sama dengan hasil tambah ketiga-tiga nilai rintangan, R1 tambah R2 tambah R3. Okey, berbeza dengan litar selari. Okey, rintangan berkesannya 1/R. Okey, tambah 1/R1 tambah 1/R2 tambah berapa bilangan rintangan yang kita ada lah. Boleh tulis Rn. Okey, so kat sini pelajar selalu keliru lah. Pelajar selalu keliru. Ini bukan lagi nilai rintangan berkesan dia. So, rintangan berkesan nanti apa yang kamu buat, kamu terbalikkan sahaja. Okey, 1 per, katakan kita dapat 1/R sama dengan 30, maka R 30 bahagi dengan 1. Barulah kita dapat nilai rintangan berkesan untuk litar selari. Jawapan akhir tu kita terbalikkan sahaja. Okey, jangan ambil ini sebagai nilai rintangan berkesan. Okey, baik. Now kita pergi kepada contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, 3 buah perintah disusun secara bersiri. Okey, tandakan bersiri. Okey. Okey, dan selari seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.13. Nilai perintah bagi R1, R2 dan R3 ialah 2 ohm, 4 ohm dan 12 ohm masing-masing. Okey, maka apa yang kita buat? Kita labelkan dulu mengikut maklumat yang telah diberikan dalam soalan. Okey, dia bagi R1 sama dengan 2 ohm. Okey, tulis siap-siap. Kemudian R2 sama dengan 4 ohm. Sorry, I didn't understand. Kemudian R3 sama dengan 12 ohm. Okey, so ini R3 12 ohm.
Okey. So selesai kita melabelkan soalan. Okey, labelkan soalan dulu. Okey, kemudian kita lihat pada apakah kehendak soalannya. Okey, yang pertama, apabila suis ditutup, hitungkan. Okey, suis ditutup. Kena faham juga apa keyword dalam soalan dia bagi. Apabila suis ditutup. So, apabila suis ditutup ni maksudnya ada arus yang mengalir. Kalau suis dibuka maksudnya arus tidak mengalir dalam litar tersebut. So, apabila suis ditutup, hitungkan nilai rintangan berkesan. Okey, so yang pertama kita nak kena cari rintangan berkesan. Dalam kes ini sambungan adalah kombinasi. Kombinasi ni maksudnya apa? Boleh jadi dia gabungkan sesiri dengan selari. Okey, so itu soalan A yang pertama. B, arus dan beza keupayaan yang merentasi perintang 2 ohm. Okey, kemudian C, arus dan beza keupayaan yang merentasi perintang 4 ohm dan 12 ohm. Okey, baik. So, kita lihat bagaimanakah penyelesaian soalannya. Yang pertama kita cari dulu nilai rintangan berkesan. Okey, nilai rintangan berkesan. Okey, yang pertama kita selesaikan dulu untuk sambungan secara selari. Okey, sambungan secara selari sebab itu lebih mudah. Okey, kita nak combinekan dulu secara selari. So, macam mana kita buat? Okey. So, menggunakan formula yang telah cikgu tunjukkan sebelum tadi. Okey, 1/R. Okey, kita jadikan dia sebagai R4 Okey. 1/R sama dengan 1/R2 tambah, memang tak nampak pula. Bukan. 1/R3. Okey, so 1/R. Padam semula. Sekejap cikgu tukar dulu tulisan dulu. Okey, so kita gunakan warna kuning lah. Okey, sebelum tu, okey, litar ini boleh kita ringkaskan dengan cara apa? Melukis semula. Okey, kita jadikan gabungan ataupun kombinasi R3 dan R2 itu kepada R4 dan membentuk satu litar baru. Dia jadi macam ni. Okey, so ini tadi R1, yang ni R4. Okey, mana datangnya R4? R4 /adalah gabungan kepada R2 dan R3. Okey, so sekarang kita cari dulu R4. 1/R4 sama dengan 1. Okey, 1/4 tambah 1/12. Okey, so 1/R4 sama dengan 4/12. Okey, R4 sama dengan, ini cikgu kata tadi terbalikkan dia, 12 bahagi 4. So, kita dapat 3 ohm. Okey, kemudian rintangan berkesan untuk litar ini. Okey, rintangan berkesan R besar rintangan berkesan sama dengan R1 tambah R4 sebab kita dah jadikan dia sambungan secara sesiri tadi. Maka kita terus tambahlah dia. 2 ohm tambah berapa tadi? 3 ohm. Okey, so kita dapat 5 ohm. Okey, so rintangan berkesan untuk litar ini adalah 5 ohm. Okey. Okey, so selesai untuk soalan A. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan B. Arus dan beza keupayaan yang merentasi perintang 2 ohm. Okey. So,
Berdasarkan soalan kita ada nilai tadi. Okey. Nilai beza keupayaan sama dengan 6 volt. Okey. Beza keupayaan kita ada berdasarkan lita, kita ada beza keupayaan sama dengan 6 volt. Okey, kemudian tadi berdasarkan soalan A, kita dah cari dia punya rintangan berkesan. Rintangan berkesan bersamaan dengan 5 ohm. Okey, maka kita boleh cari dulu arus yang mengalir ke dalam lita. Okey, arus yang mengalir dalam lita dengan menggunakan hukum Ohm. Okey, rumus hukum Ohm iaitu V sama dengan IR. Okey, maka kita cari I sama dengan V per R. Okey. Okey. Tak boleh ni. Okey, sekejap Okey. V Okey, I sama dengan V per R. Okey. Okey, kemudian kita masukkan nilai I. V sama dengan 6 volt bahagi dengan 5 ohm. So, kita dapat 1.2 ampere. Okey, so ini adalah arus yang mengalir dalam lita. Okey, so arus yang mengalir dalam lita. Okey, maka kita boleh cari beza keupayaan bila kita dah tahu arus yang mengalir di sini adalah 1.2. Okey, arus yang mengalir adalah 1.2, maka kita boleh cari dia punya voltan yang mengalir melalui R1. Okey, so kita boleh cari yang ni. Okey, so V1 sama dengan I darab R1. So V sama dengan I tadi kita ada 1.2 darab dengan R4. Okey, maka kita dapat 2.4 1.2. Okay, sorry. R dia tadi berapa? R adalah 2 sorry. R adalah 2, maka kita dapat 2.4 volt. Okey. So selesai untuk soalan B. Okay, soalan B. Kemudian kita pergi kepada soalan C. Okay, soalan C. Arus dan beza keupayaan yang merentasi perintang 4 ohm dan 12 ohm. Okey. So sini tadi kita dapat 1.2, 2.4. Okey. Okey, untuk soalan C. Okey. Okey. So kita buat satu lukisan pula. Okey. Rajah yang mewakili. Okay, ini R1, yang ni R4. Ni R1, R4. Okey.
Belajar kena ingatlah R4 ni tadi adalah gabungan antara R3 dengan R2. Okey. So kita dah dapat tadi dalam soalan soalan B, voltan yang mengalir pada R1 adalah V1 adalah 2.4 volt. Okey, V1 adalah 2.4 volt. Kemudian kita tahu nilai voltan pada sel kering adalah 6 volt. Okey, maka voltan yang mengalir pada R4 adalah V tolak V1. Okey, sini V4 ni. V4 ni sama dengan berapa? Okey. So V tolak V1 6 volt tolak 2.4 volt. So kita dapat berapa? 3.6 volt. Okey. So voltan yang mengalir melalui perintang yang keempat ataupun gabungan perintang kedua dan ketiga tadi adalah jumlah voltan dia adalah 3.6 volt. Okey, 3.6 volt. Okey, so kita boleh buat kesimpulan bahawa voltan yang melalui perintang nombor 2 adalah sama dengan perintang nombor 3. Sebab apa? Sebab dia disusun secara selari. Okey, yang ni disusun secara selari. So bila dia disusun secara selari, beza keupayanya adalah sama. Okey, so V2 sama dengan V3 sama dengan 3.6 volt. Okey. Tulis ni. 3.6 volt. Okey, 3.6 volt. Okey. Kita dapat dia punya beza keupayaan sama. Okey, kemudian kita cari dia punya arus. Okey. Kita cari dia punya arus. Oleh sebab dia disusun secara selari, maka arus dia berbeza-beza lah. Okey. Arus dia berbeza-beza. Okey. Ni R3, R2, R3 sama dengan apa tadi R3? 12 ohm. Ni R2 sama dengan 4 ohm. Okey, R2 sama dengan 4 ohm 4 ohm. Okey, voltan yang melaluinya adalah sama. V2 sama dengan V3 sama dengan 3.6 volt. Okey, jadi untuk cari arus kita gunakan rumus V equals to IR lah. So V I2 sama dengan 3.6 bahagi 4, kita dapat 0.9 ampere. Okey, kemudian I3 berapa? 3.6 bahagi 12. So kita dapat jawapan akhir 0.3 ampere. Okey. So itu tadi serba sedikit penyelesaian masalah melibatkan kombinasi litasi siri dan litasi selari. Okey. So cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu ajar dengan mudah. Okey, kita akan sambung lagi pada sesi yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.